Baik. Dalam Facebook posting Sidang Kalam dan juga Facebook posting saya tadi, saya mengatakan bahawa insya-Allah pada malam ini saya akan menyentuh sedikit berkenaan dengan isu dua jenis Muhammad. Muhammad itulah puncanya Abang Tuah Roy. Tahu tak Muhammad tu punca dia? Bila sebut Allah, mesti sebut Muhammad tu kan? Ni bukan Muhammad 12 Rabiul Awal tu. Ni Muhammad yang Tuhan tunjuk tu. Pada diri Abang Tuah yang duk cerita bercakap sekarang ni. Muhammad tulah yang duk habak. Cuma Abang Tuah tak tahu kata yang duk mengkhabar tu adalah Muhammad yang Tuhan pandang tu. Itulah diri sebenar-benar diri. Yang digunakan oleh golongan ma'rifat, ya. Bukan ma'rifat. Ma'rifat tu jalan yang benar. Tapi ma'rifat ni adalah golongan yang mengajarkan aliran batiniyah tetapi bertopingkan aliran ma'rifat. Mereka biasa membawa konsep dua Muhammad. Okay. Walaupun mereka kata Muhammad tu hanya satu, tetapi mereka memisah dan membezakan antara Muhammad dengan Muhammad bin Abdullah. Ketika tiada sesiapa untuk diketahui, siapa yang mengetahui tentang diri dia? Jawabnya dialah. Di mana nak melihat bahawa dia sahaja mengetahui tentang diri dia? Diri yang diketahui. Di mana kenyataan diri yang diketahui? Keluarlah yang bernama Muhammad. Itulah diri yang mengetahui. Maka inilah diri-diri Nur Muhammad. Tak malukah kita ni tuan-tuan? Tak berasa malu ke? Tak berasa ke tak ada ke Tuhan pilih kita jadi Muhammad? Sok. Geng-geng yang mengikut makrifat ni sendiri, ramai yang confused. Diorang sendiri tak faham. Ya? Yang ikut pun ramai tak faham. Khususnya mereka yang kata, Ustaz, benda ni tak menyanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Diorang tak faham. Buktinya adalah bila kita berdiskusi dengan mereka, mereka tak faham pun mana punca datang teori ni. Mana akar dia? Siapa yang mula cakap benda-benda macam ni? Adakah Rasulullah yang cakap benda macam ni? Adakah Al-Quran yang ajar kita benda macam ni? Atau ada orang-orang lain yang mengajar benda ni? Ramai di kalangan mereka mengikut saja. Kan? Pengikut-pengikut Wan Hizam ni dia mengikut je. Ramai di kalangan mereka tak boleh buat kajian pun. Jadi kita boleh agak yang mengikut mereka-mereka ni seperti Lepat, Wan Hizam, Haji Syari, rata-rata adalah orang yang tidak ada kemampuan untuk critical thinking dan juga tidak ada kemampuan untuk membuat kajian. Okay? Dia orang tak boleh nak periksa. Saya bukan menyalahkan mereka 100%. Of course mereka bersalah sebab mereka tidak mencari jalan yang benar, yang betul untuk mencari ilmu agama. Tetapi mereka tidak bersalah 100%. Saya doakan Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati mereka. Tapi masalahnya mereka tak boleh nak periksa. Mereka tak tahu mana punca dia. Siapa yang cakap? Dan mereka tak ada kemampuan untuk buat rujukan. Ya, tak ada kemampuan untuk membuat rujukan. Dan kalau dinukil ayat Quran ataupun sunnah Nabi SAW pun, mereka tidak tahu tafsiran yang diberikan oleh para sahabat Nabi. Ya, yang lebih faham Rasulullah sahabat Nabi. Kan? Macam mana orang sekarang datang boleh mentafsirkan hadis ataupun mentafsirkan ayat Quran canggahan dengan apa yang ditafsirkan oleh para sahabat Nabi. Seperti Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kan? Ataupun tafsiran yang diberikan oleh Rasulullah sendiri. Macam mana ni mereka nak tahu? Mereka tak boleh nak buat kajian. Mereka tak boleh nak periksa. Mereka tak boleh nak merujuk. Ya? Jadi mereka tak tahu punca dia. Dan yang mengajar pun, saya tak pastilah mereka faham ke tidak. Okay? Kita tidak ada cara untuk pastikan sama ada mereka ni betul-betul faham tak apa yang mereka ajarkan. Jadi malam ni saya bantu mereka. Saya akan bantu golongan makrifat ni untuk menjelaskan apa yang mereka gagal jelaskan kepada diri mereka sendiri dan kepada murid-murid mereka. Apa yang dimaksudkan dengan Muhammad? Okay. Hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad dan Muhammad bin Abdullah. Saya tidak mahu berbicara panjang. Saya dah bincang banyak tentang hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad. Ada dekat Sidang Kalam punya YouTube. Boleh periksa. Boleh cek. Saya nak rumuskan sikit. Sebab ada orang tanya, Ustaz, apa beza Muhammad yang diorang sebut-sebut ni dengan Muhammad bin Abdullah? Dan Wan Hizam pun, dalam video yang saya share dekat Facebook saya, beliau juga membezakan, saya bukan bercakap tentang Muhammad bin Abdullah. Maksud dia bercakap tentang Muhammad yang walaupun sama tapi tidak serupa. Dua Muhammad ni sama tapi tidak serupa. Oral tuan-tuan hampir memecahkan bumi. Pasal apa? Tuan-tuan berdiri dengan Muhammad. Tuan-tuan hidup dengan Muhammad.
tuan-tuan melihat, mendengar, memandang dengan Muhammad. Kekuatan Muhammad terang dan sangat jelas pada diri tuan-tuan. Of course, idea ni berkait dengan konsep Nur Muhammad dan hakikat Muhammadiyah. Okay? Kami faham the intricacies and the complexity of this idea. Ramai di kalangan geng-geng makrifat ni, mereka kata, oh, kamu tak faham lagi, kamu tak mengenal lagi, kamu tak faham lagi isu Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah, beza Muhammad Abdullah bin dengan Muhammad dan sebagainya. Sejujurnya saya kata, benda ni tidak terlalu susah untuk difahami. Benda ni sudah dijelaskan oleh para ulama kita. Dia bukan benda baru, dia bukan rahsia pun. Orang-orang yang baru belajar ni dia ingat rahsia benda ni kan. Yang baru belajar dengan guru-guru seperti ini, mereka sangka bahawa benda ni benda baru. Wah, rahsia besar, orang lain tak tahu. Ustaz-ustaz belajar dekat Universiti Freemason tak tahu. Ustaz-ustaz yang belajar dekat Al-Azhar tak tahu. Benda ni ada dalam kitab-kitab ya, boleh dirujuk, mudah saja ya, tidak ada masalah. Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan Muhammad dan Muhammad bin Abdullah? Saya rumuskan sedikit saja. Mereka ini berpegang pada teori bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ya memancarkan cahaya dia yang pertama, dan cahaya pancaran itu adalah Nur Muhammad ataupun hakikat Muhammadiyah. Okay. Kalau rujuk kepada sumber-sumber sufi falsafi yang berautoriti di kalangan mereka akan kata bahawa hakikat Muhammadiyah ini ataupun Nur Muhammad ini bukanlah sesuatu yang terpisah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dari segi zat sama tapi tidak serupa. Okey, kalau rujuk kepada takrifan Al-Jurjani ya, Al-Jurjani dia mentakrifkan hakikat Muhammadiyah sebagai az-zat ma'a at-ta'ayyun al-awwal. Okey, ma'a at-ta'ayyun al-awwal wa huwa al-ism al-a'zam. Hakikat Muhammadiyah ni adalah dataran tajalli yang pertama sekali, dan dia adalah zat Allah Subhanahu Wa Taala. Zat tu merujuk kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Zat yang satu. Dia hanyalah ta'ayun yang pertama. Okey, individuation yang pertama. Kemudian ni wahwal ismul azam, dan hakikat Muhammadiyah tu adalah nama yang paling azam sekali. Dan kita tahu ismul azam sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ismul azam sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tahu ramai golongan makrifat ni dia tak pernah dengar pun benda-benda macam ni. Mereka tak pernah dengar. Especially mereka-mereka yang cuba nak mempertahan. Kata benda ni selari dengan akidah sunni, tak berlanggar akidah sunni dan sebagainya. Dia tak tahu apa yang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kata. Abul Hasan Al-Asy'ari ni siapa? Pengasas kepada akidah Asy'ariyah kita. Okey, bukan ulama tepi jalan sikit-sikit, bukan. Okey. Imam Abu Bakar Al-Baqillani, Abdul Qahir Al-Baghdadi, mereka bercerita berkenaan dengan akidah ini. Okay. Dan akidah ini sebenarnya asalnya adalah akidah golongan batiniyah yang dihentam terus oleh para ulama kita. Dan tak tahu macam mana dia boleh termasuk dalam akidah, sebahagian akidah golongan yang mendakwa ahli sunnah wal jamaah hari ini. Ya. Jadi pancaran yang pertama itu dia macam pancaran cahaya daripada matahari. Cahaya itu tidak berbeza dengan matahari itu. Okey, dia nak kata exactly the same pun tak boleh, nak kata tak sama pun tak boleh. Sebab tu mereka guna istilah sama tapi tidak serupa. Jadi pancaran itu Nur Muhammad ataupun hakikat Muhammadiyah. Kenapa terpancar daripada Tuhan? Ia terpancar daripada Tuhan kerana Tuhan ingin dikenali. Diri Tuhan ni tidak ada nilai sebab tidak disebut. Maka apa yang terjadi pada diri ini sebelum ada segala sesuatu? Dia pun berkehendaklah untuk dikenali oleh yang lain yang berada dengan dia. Dia mahu dia diketahui bahawa dia adalah yang wujud. Dia mahu dia disaksi bahawa tidak ada yang lain. Ya, mereka pun menggunakan sebuah hadis yang palsu. Kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an a'raf fa khalaqtu al-khalqa li a'raf. Okey. Maksud aku adalah satu harta karun, satu rahsia yang tersembunyi. Maka aku ingin dikenali. Maka aku ciptakan makhluk supaya aku dikenali. Maka yang pertama sekali dicipta tu adalah, bukan dicipta, yang dipancarkan tu adalah hakikat Muhammadiyah, adalah Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu pun sebenarnya terpancar daripada hasil dakwaan mereka, golongan seperti Ibn Arabi dan sebagainya. Tuhan memikirkan tentang zat dia, dia lihat kepada diri dia. So ada yang melihat, ada yang dilihat dan ada penglihatan. Ataupun ada yang berfikir, ada yang difikirkan dan ada fikiran itu.
Dan fikiran itulah yang dipanggil sebagai al-aql, al-aql al-awwal itu, terpancar, terzahir dalam bentuk hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad. Dan daripada Nur Muhammad inilah segala-galanya terzahir. Alam ini terpancar pula daripada Nur Muhammad. Ada yang berguna bahasa yang lebih kasar, dia kata alam ni dicipta oleh Nur Muhammad, bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dipanggil sebagai akidah mufawwidah, yang dinamakan oleh Imam Abu Bakar Al-Baqillani dan juga Abdul Qahir Al-Baghdadi, ya. Dipanggil akidah mufawwidah. Kerana apa? Kerana golongan ini mendakwa bahawa Tuhan memancarkan Nur Muhammad, kemudian Tuhan memberikan kuasa kepada Nur Muhammad untuk cipta alam ni. Dan kemudian Nur Muhammad mencipta alam ini. Dan dialah yang mentadbir alam ini. Muhammad ini yang mentadbir alam. Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah ni yang mentadbir alam. Ini bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah. Ia datang daripada aliran batiniyah. Ini telah disabitkan sendiri oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Nak lawan dia, jangan lawan saya. Jangan main wahabikan dia. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari pun kamu nak wahabikan. Kalau dia pun kamu wahabikan, maka semua orang jadi wahabi. Ramai-ramai jadi wahabi. Kelakar pun ada benda ni. Saya melayankan juga. Tak apa, tapi kelakar bila kita tengok hujah-hujah orang yang tak ada hujah ni lontar wahabi kan. Silat-silat Imam Abu Hasan Al-Ash'ari pun mereka akan wahabi. Saya tengah tunggu je. Saya tengah tunggu pihak-pihak yang tak tahu ni. Oh, ni wahabi punya kenyataan. Padahal tu kenyataan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, Abu Bakar Al-Baqillani. Memang dia orang zikirnya wahabi lah. Cuma anda tengah tunggu Imam Abu Hasan Al-Ash'ari pun mereka wahabikan juga. Sebab apa? Imam Abu Hasan Al-Ash'ari sebut dalam Maqalat Al-Islamiyyin, dia mengkritik akidah ini. Akidah yang mendakwa bahawa Nur Muhammad ni terpancar daripada Tuhan dan Nur Muhammad inilah yang mencipta alam ini. Dalam Maqalat Al-Islamiyyin, ya, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari kata, ini akidah Syiah yang melampau. Ini akidah Syiah yang ekstrim. Al-Ghaliyah. Al-Ghaliyah, dia tak guna ghulat, dia guna Ghaliyah. Abu Bakar Al-Baqillani pun mengklasifikasikan di bawah Ghulatur Rafidah. Rafidah yang melampau, yang berpegang kepada akidah ini. So, sebab selama ni bila kritik Nur Muhammad ni, orang kata Wahabi. Sekarang ni Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, Al-Baqillani, Abdul Qahir Al-Baghdadi mengkritik konsep ni, nak wahabikan mereka. Saya jemput semua. Saya jemput mereka-mereka yang nak mewahabikan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, tolong berani dan tampilkan diri dan wahabikan Abu Hasan Al-Ash'ari. Tengok nanti anda kena hentam dengan siapa nanti. Bukan dengan saya. Majoriti orang Malaysia, ulama kat Malaysia ni akan hantam anda. Okey. Sebab Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ni berakidah Asy'ariyah, kan? Dan orang Asy'ariyah ni lah yang pertama mengkritik akidah Nur Muhammad ni, hakikat Muhammadiyah. Jadi geng-geng yang mendakwa Asy'ariyah ni, Ahli Sunnah wal Jamaah, kamu ni tolong konsisten sikit. Kamu nak ikut Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ataupun kamu nak ikut akidah batiniyah ni. Saya kena sebut benda ni, ini mengajar. Ini pengajaran kepada orang-orang yang tidak tahu. Mereka-mereka yang jahil tentang hakikat ini. Kalau kamu menganggap benda ni gaduh, that's up to you. Kalau kamu menganggap benda ni membawa pecah belah kepada masyarakat, itu pilihan anda, itu anggapan anda. Bagi saya mengulang saja. Kalau kamu mendakwa saya buat pecah belah, SK buat pecah belah kerana membawa isu-isu ini, maka Imam Abu Hasan Al-Ash'ari juga membawa pecah belah kerana dia tulis benda ni dalam Maqalatul Islam ni. Abu Bakar Al-Baqillani juga membawa pecah belah kerana dia tulis buku ni dalam Kasyful Asraril Batiniyah. Abdul Qahir Al-Baghdadi pun membawa pecah belah kepada masyarakat kerana dia tulis dalam Al-Farqu Bainal Firaq. So benda ni bukan isu pecah belah ke tidak, kan? Benda ni adalah nak membetulkan yang salah. Jadi saya seru mereka-mereka yang tak boleh terima, buat kajian lah. Nak sangka, saya sangka betul-betul. Jangan sangka sengal-sengal, kan? Macam komen-komen dekat sidang kalam. Hujah pun tak ada. Yang ada hanya karangan saja, kan? Karangan perasaan yang penuh emosi, yang penuh label. Mana hujah anda? Bawa hujah. I want to see your arguments. I want to see your hujah. Kan? Kalau awal-awal dakwa, jalan kami bukan jalan hujah, maka jangan cakap lah. Jangan komen langsung. Kan? Ini nak komen tapi bila minta hujah tak nak bagi hujah ataupun tak ada hujah. Kan? So malulah. Takkan Islam macam tu. Takkan ilmu makrifat macam tu. Memalukan, kan? Jalan musyrikun pun ada, dia orang cuba bawa dalil. Kan? Jalan etis pun cuba bawa hujah. Ini geng makrifat tak perlu bawa hujah. Dan tak ada hujah. Kan memalukan tu. Sangat-sangat memalukan. Despicable and pathetic. Kan? Tapi saya yakin ada di sana golongan makrifat ni yang ada hujah. Bawalah. Bawa. Kita nak dengar hujah-hujahan anda. Tapi saya yakin tak ada lah. Takkan ada lah. Sebab kalau kamu nak lawan, kamu kena lawan ulama-ulama besar kita. Bukan lawan saya. Saya kecil. Small fry.
kamu kena lawan Abu Hasan Al-Asy'ari. Tengok kamu berani ataupun tidak. Kamu kena lawan Abu Bakar Al-Baqillani. Tengok kamu berani ataupun tidak. Jadi itu yang dikritik, ya? Itu yang dikritik oleh ulama Asy'ariyah kita. Jadi ini konsep dia. Jadi Muhammad bin Abdullah siapa pula? Muhammad bin Abdullah adalah penjelmaan hakikat Muhammadiyah tu dalam seorang manusia, dalam bentuk manusia. Itu penjelmaan dia dalam bentuk manusia. Bagi siapa yang buat kajian tentang Jesus, ya, tentang akidah Kristian, kamu akan tahu bahawa Jesus ada dual nature. Dia ada divine nature, dia ada human nature. Dan Jesus itu dah ada sebelum tubuh Jesus tu ada. Kadim juga, sama juga. Diorang pun ada konsep Nur Isa juga. The light of Jesus Christ. Before Jesus Christ jelma dalam bentuk manusia dekat atas muka bumi, dia dah wujud. Dia kadim. Dia kadim. Dia tidak ada permulaan. Lepas tu dia jelma dalam manusia. Macam itulah pegangan mereka. Nabi Muhammad ni, hakikat Muhammadiyah ni, menjelma dalam bentuk manusia. Jadi Muhammad bin Abdullah tu, dia punya jangka waktu tu sekejap aja. Selama 63 tahun dekat atas muka bumi ni lah. Lepas tu dia kembali kepada Nur Muhammad ataupun hakikat Muhammadiyah. Dan punca sekalian alam ini datang daripada dia. Dia yang cipta alam ni. Pancaran daripada dia, bukan daripada Allah. Termasuklah diri-diri kita semua. Our souls, ourselves. Golongan makrifat ni kata, ni diri-diri Muhammad. Sebab itulah 5 ni kena buat, nak mengekalkan siapa itu Allah, siapa itu Muhammad. Kalau tidak, tuan-tuan, tak wujud Allah dan tak wujud Muhammad. Sebab tu Allah selawat kepada Muhammad. Di mana Muhammad tu? Di fi'il tuan-tuan, di pekerti kita, di akhlak kita. Itulah dia Muhammad. Di diri-diri Muhammad. Jangan sampai ada diri lain selain diri Muhammad. Inilah rumusan dia kalau nak faham. Dia bukan isu faham tak faham. Dia adalah isu, ini bukan akidah Al-Quran ataupun sunnah. Okey? Dia bukan isu kompleks. Benda ni boleh dipahami, ya. Tak ada masalah. Ni bukan teori yang kompleks sangat pun sebenarnya. Boleh difahami dengan mudah sebenarnya. Isu dia adalah sama ada akidah ini diajarkan oleh Allah dan Rasulullah dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini harus dibuktikan. Bukan tuduh orang tak faham. Tak. Benda ni accessible. Anyone kalau study dia akan boleh faham. Masalah dia adalah adakah benda ini diajarkan oleh Allah dan Rasul. Ini yang saya minta. Ini yang saya cabar. Mencabar dari segi keilmuan. Ini bukan cabar nak bertumbuk ke apa benda. Itu cara rendah, kan? Kita cara tinggi, kita minta perbahasan keilmuan. Kamu buat dakwaan macam-macam. Kamu buat dakwaan besar-besar. Bawalah hujah. Bawalah bukti anda. Okey? Jadi akidah ni tak ada kaitan dengan akidah Islam. Ya? Tak ada kaitan dengan akidah Islam.